Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Parti Bersatu kali ini. Dua lagi exco pemuda bersatu akhirnya lepas jawatan. Ini pastinya satu berita paling buruk untuk Parti Bersatu dan mula kelihatan sudah tidak bermaya dan berdaya lagi. Dan yang lebih teruk lagi ialah sampai bilakah PAS akan dapat menghormati bersatu lagi? Ataukah PAS sudah mula melihat bahwa sudah tiba masanya PAS meninggalkan Parti Bersatu? Karena Parti Bersatu dilihat sudah tidak mampu dan bermaya lagi. Hari ini disahkan dua lagi exco pemuda bersatu meletakkan jawatan lepas jawatan. Pemuda bersatu terus bergolak apabila dua lagi exco-nya bertindak melepaskan jawatan yang dipegang dalam biro sayap parti itu. Pasangan itu, yaitu Abdul Aziz Rishad Khan dan Afrizan Jamil membuat keputusan meletak jawatan sebagai ahli jawatan kuasa Biro Pengurusan Pemuda Bersatu. Bagaimanapun menurut laporan portal Free Malaysia Today, mereka masih memegang jawatan Exco tetapi tanpa memegang sebarang portfolio. Kedua-dua mereka dilantik ke biro itu oleh Ketua Pemuda Bersatu Hilman Idham pada 29 November tahun lepas. Pada 9 Januari lalu, Mayor Nakyuddin Samsudin juga melepaskan jawatannya sebagai Ketua Biro Profesional dan Sukarelawan Pemuda parti itu berkuat kuasa 5 Januari. Mayor berkata peletakan jawatannya itu dibuat atas sebab perbezaan pendirian dengan kepimpinan Hilman yang dilihat luar daripada kebiasaan dan tidak menggambarkan amalan pentadbiran yang baik. Bagaimanapun Hilman dalam kenyataan balasnya menafikan dakwaan wujudnya salah faham antara kepimpinan sayap parti itu dengannya. Sebaliknya, dia mendakwa peletakan jawatan Mayor Nakyuddin dibuat kerana bermasalah dalam menguruskan organisasi. Kata Hilman, ini selepas Mayor Nakyuddin gagal menyerahkan segala dokumen berkaitan pentadbiran dan pengurusan kepimpinan terdahulu sayap parti itu kepada kepimpinan baru yang dilantik pada pemilihan Perhimpunan Agung Pemuda Bersatu yang lalu. Sementara itu, Aziz dan Afrizan yang berasal dari Sabah dipetik sebagai berkata, walaupun Pemuda Bersatu mempunyai 3 exco yang dipilih dari Sabah, namun peranan biro yang diberikan kepada mereka tidak signifikan. Menempatkan kami bertiga dalam biro pengurusan tanpa peranan khusus adalah tidak wajar. Bagaimanapun tanpa portfolio, ia akan memberi kami lebih banyak ruang untuk berkhidmat dengan lebih baik dan menumpukan tenaga untuk memperkukuh parti di Sabah bagi menghadapi pilihan raya negeri akan datang dan pilihan raya umum ke-16 katanya dalam satu kenyataan secara bersama. Pada 29 Oktober tahun lalu, Hilman yang juga Adun Gombak Setia diumumkan sebagai Ketua Armada Bersatu bagi penggal 2024-2027. Dia memperoleh 1,888 undi mengatasi pencabarnya Akmal Zainal Zahir dengan perbezaan hanya 170 undi. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat dan komen anda untuk isu kali ini? Adakah ini adalah petanda-petanda awal bahawa akan adanya rombakan besar-besaran dalam parti bersatu? Kita jumpa lagi. Sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perbicaraan 1MDB yang paling mengejutkan kita. Jolo belot pada Datuk Seri, tidak setuju kata Najib. Wow. Betulkah Jolo belot pada Najib? Najib Razak menolak wawancara usahawan buruan Low Tiak Jo Jolo pada tahun 2015 yang dikatakan cuba mengheret bekas Perdana Menteri itu dalam skandal 1MDB. Najib yang juga bekas Menteri Kewangan dalam keterangan di Mahkamah Tinggi di Putrajaya memaklumkan bahawa wawancara Jolo dengan portal perniagaan Euromoney bertajuk Jolo say it and so Malaysian tycoon denies role in 1MDB his
of the Century cuba memburuk-burukkan dirinya. Najib disoal balas oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafa P. Kunyalam mengenai kenyataan Jolo yang menafikan dia bertanggungjawab terhadap dakwaan salah laku kewangan Dewan MDB. Mustafa berkata dalam artikel Euromoney itu, Jolo menyalahkan pemegang saham 1MDB melalui Menteri Kewangan diperbadankan atau MOF, khususnya Datuk Seri Najib. Saya katakan berdasarkan keterangan ini, Jolo sebenarnya belot, kata beliau. Najib menjawab, saya tidak setuju. Saya patuh kepada takbir urus korporat. Jelas bahawa pemegang saham hanya terlibat kemudian dalam proses membuat keputusan 1MDB. Apa yang penting adalah lembaga pengarah dan pengurusan 1MDB. Tertuduh kemudian menjelaskan bahawa peranannya sebagai pemegang saham ketika itu dalam 1MDB adalah sebahagian daripada tugas rasminya. Pembuat keputusan muktamad akhirnya terletak pada lembaga pengarah diikuti oleh pengurusan. Mustafa seterusnya membaca petikan kenyataan Jolo daripada artikel itu dengan berkata, Lo meluahkan rasa kecewa terhadap serangan yang diterimanya pada tahun 2015. Timbalan Pendakwa Raya tersebut berkata, Lo menyebut, guys, it's very simple. There's board. Who's the shareholder? Mustafa menyoal, jadi saya katakan, Datuk Seri tak tahu dari mana wang yang masuk dalam akaun Datuk Seri. Tetapi Datuk Seri tahu bagaimana hendak membelanjakannya. Najib menjawab, duit itu dari Arab Saudi, duit dari Raja Abdullah. Setakat itu saja pengetahuan saya, kata Najib. Mustafa bertanya, saya katakan Jolo adalah image cermin, mirror. Image Datuk Seri dalam menjalankan urusan dalam 1MDB. Najib menjawab, tidak. Saya tidak setuju. Semalam semasa perbicaraan kes salah guna kuasa dan pengubuhan wang haram melibatkan 2.27 bilion ringgit 1MDB, Najib memberi keterangan bahawa dia pernah bersemuka dengan Jolo pada tahun 2015 mengenai gaya hidup mewah usahawan tersebut. Tertuduh mendakwa dia tidak mengetahui tentang salah laku di 1MDB dan bahawa semua penyelewengan itu sepenuhnya dirancang dan didalangi oleh Jolo dan ahli pengurusan syarikat tersebut. Najib sebelum ini memberi keterangan bahawa walaupun Jolo menunjukkan mempunyai hubungan rapat dengan pegawai di Asia Barat, bekas Perdana Menteri itu mendakwa, dia akhirnya diperdaya oleh usahawan tersebut yang didakwanya menyeleweng dana 1MDB dan kemudiannya melarikan diri. Pada 30 Oktober tahun lalu, Najib diperintahkan untuk membela diri terhadap 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 2.27 bilion daripada 1MDB. Hakim Colin Lawrence Sikera memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Najib. Hakim memutuskan bahawa Najib perlu menjawab pertuduhan tersebut berdasarkan kekuatan keterangan daripada 50 saksi sepanjang perbicaraan pendakwaan yang berlangsung selama 6 tahun sejak 2019. Tertuduh pertama kali didakwa pada tahun 2018. Sejak keputusan prima facie itu, Najib telah memberikan keterangan untuk membela diri terhadap pertuduhan jenayah 1MDB. Tertuduh mengekalkan bahawa beliau tidak mengetahui sebarang salah laku di 1MDB dan bahawa Jolo serta ahli perniagaan syarikat itu yang merancang penyelewengan dana tersebut. Dia juga bergantung kepada pembelaan bahawa dirinya percaya akan menerima dana derma daripada kerabat diraja Arab berdasarkan sumbangannya kepada dunia Islam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dan sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.